Baik, apabila sesuatu makanan dididihkan, ini dengan kata lain bermaksud kita memasak sesuatu makanan itu. Jadi seperti dalam contoh gambar ini, memasak boleh dibuat dengan cara memasak di atas api, atau memasak juga boleh dilakukan dengan memasukkan makanan ke dalam ketuhar. Oleh itu ini kita katakan pendidihan mesti melibatkan haba yang tinggi. Bermaksud perlu sangat panas untuk memasak atau melakukan pendidihan terhadap sesuatu makanan. Pendinginan ialah kita menyimpan makanan di dalam peti sejuk. Di bahagian simpanan sayur, susu, buah-buahan. Mengapa kita katakan pendinginan? Kerana dalam bahagian peti sejuk ini, suhu yang diperlukan untuk pengawetan makanan adalah daripada 1 hingga 4 darjah Celsius. Suhu yang rendah. Okey, jika kita menyimpan makanan di dalam bahagian peti sejuk yang membolehkan makanan dibekukan. Okey, ini kita panggil penyejuk bekuan. Suhu dalam bahagian penyejuk bekuan ialah 0 darjah Celsius. Okey, suhu ini membolehkan pembentukan ais. Jadi makanan yang dibekukan ataupun yang disimpan dalam suhu yang rendah akan mengurangkan keaktifan mikroorganisma. Ini bermaksud mikroorganisma tidak boleh bertumbuh untuk sementara waktu. Pembungkusan vacuum akan mengeluarkan udara daripada dalam pembungkus. Okey, kemudian plastik pembungkus itu akan ditutup serapat-rapatnya. Jadi kaedah ini akan menghalang mikroorganisma daripada mendapat udara. Setengah makanan boleh dijalankan pengawetan yang dipanggil pelilinan. Pelilinan bermaksud menyapu satu lapisan lilin yang nipis di sekeliling makanan tu. Okey, selain daripada menyapu lilin, kita juga boleh menyapu lapisan minyak pada sesuatu makanan untuk menjalankan pelilinan. Okey, lilin di sini bermaksud lilin yang boleh dimakan. Okey, ini ialah contoh lilin yang boleh disapu pada makanan. Okey, beeswax lilin yang berasal daripada sarang lebah. Okey, dalam video ni menunjukkan lilin dalam bentuk cecair disemburkan kepada buah-buahan. Okey, seterusnya ialah pengeringan. Okey, kering bermaksud tidak ada air. Jadi pengeringan terhadap makanan bermaksud mengeluarkan air daripada sesuatu makanan. Jadi akhirnya makanan tu akan lebih kering daripada keadaan yang asal. Okey, ini ialah contoh makanan yang kita boleh keringkan. Contohnya buah-buahan. Okey, dan juga makanan seperti ikan. Ini semua makanan yang boleh dikeringkan. Okey, pemasinan bermaksud menambah garam dengan banyak secara berlebihan ke dalam sesuatu makanan. Jadi antara makanan yang kita boleh tambahkan banyak garam yang biasa kita buat ialah ikan masin. Jadi bila dah banyak garam dalam sesuatu makanan tu akan jadi lebih masin. Maksudnya kat sini kalau ikan tidak ditambah garam, dia tak akan jadi terlalu masin. Jadi bila dah tambah garam, dia akan jadi berlebihan masin. Jadi ini kita panggil pemasinan. Okey, penjerukan ialah proses menambah cuka kepada sesuatu makanan. Sesuatu makanan tu kita tambah cuka. Okay, jadi apabila sesuatu makanan ditambahkan cuka, makanan tu akan jadi lebih masam. Makanan yang telah ditambah cuka, kita panggil jeruk. Okey, selain daripada itu, kita juga boleh menambah gula secara berlebihan ke dalam sesuatu
makanan. Ini juga kita panggil penjerukan. Okey, seterusnya cara nak mengawet makanan supaya tahan lebih lama ialah kita panggil penyalaian atau menyalai. Menyalai ni maksudnya letak makanan dalam asap. Kita letak makanan dalam asap dalam tempoh yang lama. Jadi lama kelamaan makanan ni akan jadi lebih kering daripada yang asal. Okey ya, menyalai ialah meletak makanan di dalam asap sehingga kering. Kalau kita tengok gambar ni ada nampak asap kan? Okey, jadi itu. Okey, antara contoh makanan yang kita boleh salai ialah daging, pisang. Itu yang biasa kita salai. Okey, seterusnya kaedah untuk mengawet makanan atau menyimpan makanan lebih lama supaya makanan tu tak basi. Okey, ni cara seterusnya ialah masukkan makanan tu dalam botol atau tin. Kalau kita masukkan dalam tin, ini kita panggil pengetinan. Okey, kalau kita masukkan dalam botol macam gambar di bawah ni, okey, ini kita panggil pembotolan. Okey, sebelum boleh masuk dalam tin atau masuk dalam botol, makanan ni dimasak. Okey, ataupun dijalankan proses-proses yang kita dah sebut tadilah. Contohnya, kalau kita tambahkan banyak garam ke dalam makanan tu, okey, selepas makanan tu dah ditambah garam, kita boleh masukkan ke dalam botol. Okey, jadi apa kaitan dia kat sini? Masukkan dalam botol ataupun masukkan dalam tin, kita akan tutup botol tu rapat-rapat. Okey, tutup rapat-rapat. Jadi bila tutup rapat sesuatu botol atau tutup rapat sesuatu tin, bekas makanan itu tidak boleh dimasuki lagi oleh udara. Okey, jadi dekat sini mikroorganisma bila tidak mendapat udara, ia juga tidak boleh hidup. Okey, proses seterusnya kita panggil pempasturan. Okey, pempasturan melibatkan 2 langkah ke atas sesuatu makanan yang kita nak buat pempasturan. Okey, yang pertama kita kena panaskan makanan tu pada suhu yang tinggi. Okey, ni contoh dalam video ni. Okey, menunjukkan susu tu tadi dipanaskan pada suhu 161 darjah Fahrenheit. Okay, suhu yang tinggi lah, panas sangat. Okey, susu tu dipanaskan pada suhu yang tinggi dalam tempoh sekejap. Jadi selepas dipanaskan, makanan itu akan disejukkan pula. Jadi dalam contoh ini, susu yang telah dipasturkan akan dijalankan proses penyejukan segera ke atasnya. Jadi dia tak adalah panas apabila dibungkus untuk dijual.